Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi unit ke-8, penyerapan. Tajuk kita pada hari ini ialah keupayaan objek menyerap air. Standard kandungan 8.1 keupayaan bahan menyerap air. Standard pembelajaran memerlihatkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan dengan menjalankan penyiasatan. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks pada muka surat 74 hingga 75. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran ini murid dapat membuat urutan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan. Apakah itu keupayaan menyerap air? Keupayaan menyerap air adalah kebolehan menyerap air. Maksudnya, boleh ke tak objek itu menyerap air ataupun kuantiti, banyak ke sedikit kuantiti air yang dapat diserap oleh objek tersebut. Itu kita panggil keupayaan menyerap air. Kalau objek tersebut dia dapat menyerap banyak air, maksudnya dia mempunyai keupayaan menyerap air yang tinggi. Berbanding kalau objek itu dia dapat menyerap air yang sedikit, maksudnya objek tersebut mempunyai keupayaan menyerap air yang rendah. Keupayaan objek menyerap air, kita tengok situasi ini. Kertas menyerap air, kain juga menyerap air. Tetapi objek yang manakah menyerap air lebih banyak? Jadi kedua-dua objek ini, kertas dan kain, dia menyerap air. Tapi agaknya objek manakah menyerap air lebih banyak? Kain ataupun kertas. Itulah kita panggil keupayaan menyerap air. Yang banyak menyerap air, keupayaan menyerap air tinggi. Kalau dia sedikit, keupayaan menyerap air rendah. Okey, kita lihat uji kaji ini, bahan yang menyerap lebih banyak. Okey, alat dan bahan sebatang lidi, gam, air berwarna. Dan bahan yang kita nak uji pada hari ini ialah kain, surat khabar dan tisu dapur. Okey, langkah-langkahnya. Pertama, kena potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Kena ikut saiz yang sama. Kenapa? Supaya kita ni adil lah. Kalau kita tak ikut saiz yang sama, tak boleh lah. Sebab nanti mungkin yang besar tu dia lebih cepat ataupun lebih banyak serap air berbanding yang kecil. Jadi kena adil lah. Kena adil, sama saiz. Kemudian lekatkan potongan objek pada sebatang lidi. Lekatkan kat lidi ni dan celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Okey. Jadi kita guna air berwarna kat sini. Kenapa? Supaya bila kita guna air berwarna, kita dapat lihat air yang bergerak naik ni. Kat mana dah paras dia. Air yang naik ni. Kalau kita guna air biasa, mungkin tak nampak jelas. Okey. Dan akhir sekali, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Kita tengok kat manakah dia punya had dia. Macam ni surat khabar kat sini. Ini surat khabar kat sini. Ini ialah tisu lah. Tisu dapur tadi. Tisu dapur kat sini tinggi sekali lah. Dan kita ada kain. Kain kat sini. Jadi kita dah dapat lihat had air berwarna ini dia berbeza. Soalan. Jadi kita lihat kat sini. Ini kita ada surat khabar kat sini je. Dia punya level. Had dia. Had air berwarna. Dan tisu dapur paling tinggi. Dan juga yang kedua tinggi ialah kain. Surat khabar yang ketiga. Okey, objek manakah yang menyerap air paling banyak? Mengapa? Jadi kita tengok dah kat sini. Maksudnya siapa yang had air paling tinggi, dia menyerap air paling banyak. Iaitu tisu dapur. Kerana menyerap air paling tinggi. Sebab dia menyerap air paling tinggi ni. Yang kedua, objek manakah yang menyerap air paling sedikit? Sedikit mana? Surat khabar ni. Kenapa? Surat khabar kerana menyerap air paling rendah. Tengok ni, rendah saja.
Okey, susunkan objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Maksudnya dia suruh susun objek mana dulu sehingga objek yang terakhir lah. Jadi kat sini kita tengok ayat dia. Keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Maksudnya urutan menaik ni paling rendah ke tinggi lah. Kita nak naik tangga kan, daripada yang rendah ke tinggi. Maksudnya kat sini dia nak keupayaan yang paling rendah. Objek mana keupayaan menyerap air paling rendah tadi? Kita tengok bahan apa tadi. Jadi kita mula daripada bahan tu. Yang pertama tadi kita tengok tadi ialah surat khabar kan. Jadi kita tulislah surat khabar. Yang kedua ialah kain. Dan kemudian yang ketiga ialah tisu dapur. Okay, daripada paling rendah ke tinggi. Itu kita panggil urutan menaik. Okay, bagi keupayaan bahan menyerap air. Okay, latihan untuk hari ini, serap sedikit atau banyak. Uji objek dengan air, iaitu buku aktiviti muka surat 52 dan 53. Okey, yang ini serap sedikit atau banyak. Jadi kat sini dia gunakan bahan lah untuk uji. Okey, bila dimasukkan bahan ni ke dalam air berwarna, kemudian dia perahkan masuk ke dalam silinder penyukat untuk tengok had air tu Okey, jadi yang pertama ni kita tengok ialah kain lap. Ni pertama kain lap. Yang kedua ialah kapas muka. Dan yang ketiga ini ialah kertas tisu. Jadi tandakan yang mana paling tinggi, sederhana, rendah. Dan jawab soalan ni lah. Objek mana menyerap paling banyak, yang paling sedikit. Dan susunkan objek mengikut urutan keupayaan menyerap air secara urutan menaik. Dan yang kedua ni kita tengok ke sini. Uji objek dengan air. Tak ada kertas sebab, berbola kapas dan kad manila. Ini paras air sebelum dan ini paras air yang tinggal. Apabila kita keluarkan bahan ini, kita tengok air yang tinggal macam ini. Kan? Okey. Jadi kita tengok ke sini. Paras air. Okey, sebelum dan selepas. Sebelum, selepas. Kad manila ni tak berubah. Berbola kapas berubah, paling kurang. Dan kertas sebab dia kurang sedikit je. Jadi maksudnya kalau kat sini, siapa yang paling sedikit air yang tinggal, maksudnya bahan tersebut atau objek tersebut dia menyerap air paling banyak. Okey, ini paling, maksudnya kat sini ini paling banyak, yang kedua paling banyak dan ini paling sedikit. Okey, dan jawab soalan-soalan ini. Jadi itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.